melihat pencarian Superwoman Nona ini sebagai satu program yang menggalakkan peserta-pesertanya untuk keluar daripada kepompong selesa. Kerana saya melihat masing-masing mempunyai kekuatan yang berbeza, namun kegusaran mereka adalah andai kata rakan di sebelah itu lebih hebat. Dan saya percaya mereka semua bangkit dari keresahan dan kegagalan kehidupan yang tersendiri. Namun program ini memberi peluang membina kejayaan yang mereka cari. Dan saya percaya dengan kelas-kelas yang dilaksanakan, peserta-peserta mampu bangkit dan mampu membina keyakinan yang mereka cari selama ini. Okey Datuk, dalam kehidupan Datuk sendiri, siapa wanita yang menjadi sumber inspirasi Datuk dan mengapa? Dalam hidup saya ada 4 wanita yang menjadi inspirasi. Yang pertama adalah Atama ataupun nenda saya di sebelah Kedah yang telah lama meninggal. Beliau mampu membesarkan 12 orang anak dalam keadaan yang begitu susah payah. Kemudian arwah Wan saya di Negeri Sembilan membesarkan anak 2 orang, tapi adik-beradik yang ramai, makan nasi dengan garam bertahun-tahun untuk membesarkan mereka dan menjual kuih, memasak dan sebagainya. Inspirasi saya sampai sekarang. Kemudian isteri saya yang sentiasa gigih untuk berdiri di belakang saya, berkorban 13 kali keguguran untuk memberikan saya 4 orang anak. Dan sudah tentu ibu saya sendiri yang menggalakkan saya menceburi apa juga yang saya minat, walaupun ijazah saya dalam bidang pelayanan. Tanpa 4 wanita ini tidak akan ada Fazlia. Okey, untuk ibu Datuk kan, apa sepanjang hayatnya, apa pengorbanan ataupun perkara yang terbesar yang pernah Datuk buat untuk ibu? Pengorbanan terbesar yang pernah saya buat untuk ibu sebenarnya dia bersangkut paut dengan saya minta ibu saya untuk berhenti kerja. Kerana saya tahu ibu saya sebenarnya masih kuat untuk bekerja, tapi pada ketika itu saya bergelar seorang artis. Saya minta ibu saya untuk menemani saya pergi ke mana-mana. Walaupun nampak memang ibu saya berkorban banyak, tapi pengorbanan saya adalah membawa ibu saya sebagai seorang ibu ke mana-mana, bukan sebagai seorang manager. Jadi apabila bergelar seorang artis ketika lagu Asmara ini popular, orang nampak saya seperti anak mak. Yang saya korbankan adalah image macho seorang artis, image seorang artis yang berjaya kerana ada ibu di sebelah. Namun itu memberikan saya benteng daripada sebarang gangguan, daripada sebarang hinaan, daripada sebarang fitnah. Dan ibu saya berkorban berhenti kerja dan saya berkorban membawa ibu saya ke mana-mana, walaupun ramai yang mengatakan bahawa itu tidak patut kerana seorang lelaki tidak patut ada mak di sebelahnya. Tapi itu yang membawa kejayaan kepada saya. Apa nasihat ataupun saran ataupun pesanan daripada Datuk kepada wanita kat luar sana supaya menjadi seorang wanita superwoman, walaupun dia bekerja ke tak bekerja ke, tapi dia seorang wanita yang kuat untuk menjadi seorang wanita kuat lah. Untuk bergelar seorang superwoman, yang paling penting adalah kasih sayang yang berkekalan. Yang penting adalah kasih sayang yang berkekalan. Kasih sayang yang saya masukkan ini untuk bergelar superwoman adalah daripada individu-individu yang bergelar keluarga, sahabat-sahabat andai ataupun saudara mara yang ambil kisah. Jangan mencari kasih sayang di dalam individu yang tidak ada keinginan untuk memberi kasih sayang. Jangan pedulikan orang yang mencari salah kita, kerana seorang superwoman adalah orang yang tangkas, berjalan dan berlari dengan orang-orang yang mengasihi dan menyayangi. Okey, yang terakhir, apa perkembangan terkini Datuk dari segi bisnes, dari segi karier dan sebagainya lah? Perkembangan terbaru saya, insyaAllah single saya bakal keluar tak lama lagi. Saya masih lagi menyanyi. Restoran saya, Suka-Suka Bistro, baru saja pindah dan dibuka semula di Hartamas. Dan saya mengendalikan menu-menu menarik di Starbucks, Satu Malaysia. Juga di dalam Krispy Kreme ada donat-donat di beberapa tempatan yang saya hasilkan. Jadi projek nyanyian, projek masakan, yang terbaru projek sebagai host. Saya baru saja habis program saya yang ke-6 untuk 13 episod sebagai host program-program TV. Jadi nantikan.